Assalamualaikum Ainun. Ainun apa khabar? Sihat? Ya, Okey. Alhamdulillah. Okey, Ainun boleh mulakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kenalan. warahmatullahi. Sudah kenalan. Ada yang belum kenal ke saudari Ainun? Boleh perkenalkan diri sikit Ainun. Saya Ainul Abdul Ismail, sekolah SMK Jalan Kebun, tingkatan 5. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Okey. Para sahabat yang dikasihi sekalian, pada tahun 25 hari bulan setiap bulan November setiap tahun orang Kristian akan merayakan hari Christmas. Jadi korang nak tahu kan persoalannya di sini, bolehkah umat Islam mengucapkan bolehkah umat Islam memberi ucapan selamat hari Christmas kepada yang merayakannya? Hukum mengucapkan Merry Christmas. Hukum mengucapkan Merry Christmas adalah harus. Kenapa harus? Supaya kita berakhlak mulia kepada orang bukan Islam. Contoh Zara Mazarahi. Mengikut pendapat Yusuf Al-Qardawi, ialah harus ucapan tahniah kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi dan memusuhi Islam. Garis panduan sudah. Nombor 1, untuk pemimpin bagi meraihkan rakan sekerja masyarakat majmuk. Kedua, jamu makan atau bergambar kadar yang diperlukan. Ketiga, untuk menjaga hubungan baik tiada paksaan dalam agama dan tidak tujuan mengagungkan dan memuliakan agama lain. Keempat, dibolehkan beri dan terima hadiah. Kelima, hadir ke majlis orang bukan Islam di luar rumah ibadat mereka. Dalam rumah ibadat maka makruh. Kalau senang, itu macam dalam rumah ni digalakkanlah datang ke rumah orang yang menyambut hari Christmas tu. Macam tu dah. Untuk saya memohon saya memohon kemaafan sekiranya terdapat tutur kata saya sepanjang mencapaikan tazkirah ini ada yang terkasar bahasa atau terdapat kekurangan ilmu yang disampaikan pada malam ini. Wallahualam bisawab. Okay, terima kasih. Okey, macam mana semua dapat ke apa yang Ainun kongsikan sebentar tadi? InsyaAllah dapat.
InsyaAllah dapat. Okey akak nak ringkaskan lah, bagi ringkasan apa yang Ainul kongsikan tadi. Kita semua maklum sambutan Merry Christmas disambut setiap tahun pada tanggal 25 Disember. Jadinya memang akan bersambung-sambung sekali dengan sambutan tahun baru sebab dah lanang lagi seminggu kan, kebiasaannya macam tu. Jadi siapa yang akan sambut Merry Christmas ni? Sila buka mikrofon, jawab. Bukan saya, betul. Bukan kita orang Islam. Ya, tepat sekali. Orang yang menganut kepercayaan Kristian akan menyambut Merry Christmas. Seterusnya, kenapa Merry Christmas disambut? Kenapa Merry Christmas disambut? Kebiasaannya bersempena kelahiran Jesus Christ. Ya betul Aina Nadira, kelahiran Jesus. Kalau kita faham, Jesus adalah Nabi Isa. Bahasa Melayu atau bahasa Arab kita sebut Nabi Isa. Orang Inggeris panggil Jesus. Nabi Sulaiman, bahasa Inggeris dia apa? Solomon. Nabi Adam. Kalau Nabi Ishak, bahasa Inggerisnya Isaac. Kalau Nabi Yaakob, bahasa Inggerisnya Jacob. So kalau kita makan biskut yang jenama Jacob tu kan, nama Nabi Yaakob lah. Jadinya kalau kita faham kenapa nak sambut kelahiran Jesus Christ. Walhal Jesus Christ hanyalah Nabi Isa. Tapi dalam penganut agama kepercayaan Kristian, dalam kepercayaan penganut Kristian, Jesus Christ adalah Tuhan mereka. Jadinya ini salah dan bertentangan dengan akidah kita sebagai orang Islam dan dalam agama Islam. Jadi kalaulah kita faham mengapa Merry Christmas ini disambut, adakah kita akan mudah-mudah untuk mengucapkan Merry Christmas? Adakah mudah? Jawapannya kita kena sangat berhati-hati kerana ia merupakan kepercayaan penganut kepercayaan Kristian, memang bertentangan dengan akidah Islam, maka wajarkah kita mengucapkannya kepada yang menyambutnya? Sebaiknya elakkan. Kalau nak sambut, kalau nak ucap, apakah ucapan yang sesuai? Dia ada kaitan lah dengan topik kita yang kita pernah kongsikan masa Malam Al-Kahfi sebelum ni, iaitu semasa sambutan parti Halloween. Jadi apakah ucapan yang sesuai kalau tarikh 25 Disember tu tiba kepada rakan-rakan kita yang Islam? Apakah ucapan yang sesuai? Sesiapa boleh recap ataupun ingat semula tak apakah ucapan yang sesuai tu? Happy holiday. Ya, itu dibolehkan. Dan sebenarnya ada garis panduan kan disebut kan. Kerana kita di dalam secara ringkas ni rumusannya, manakah kita dalam negara Malaysia yang mempunyai berbilang bangsa dan agama, kepercayaan, kita diharuskan, ingat dalam hukum Islam kita ada 5 hukum, wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Jadinya manakah kita dalam sebuah negara majmuk, kita diharuskan, contoh kita sebagai pimpinan negara, jadinya kalau nak ucap takkan tak ucap kan, kita menjadi contoh teladan kepada masyarakat dan rakyat. Jadinya diharuskan, sekadar harus. Okey, akak nak tunjuk satu gambar kepada kalian semua. Ini satu bentuk cubaan lah, cubaan untuk kalian menjawab. Bagaimana selain daripada mengucapkan Merry Christmas kan, kita ada juga situasi-situasi yang lain. Sekejap ya, akak cuba tunjukkan. Okey, nampak tak gambar yang akak tengah tunjuk ni? Nampak. Okey, bagus. Terima kasih atas respons. Okey, akak besarkan sikit lagi. Okey, selain daripada mengucapkan Merry Christmas, bagaimana dengan
raja ataupun gambar-gambar di dalam ni. Yang ini, okey, cuba seorang sebutkan apa yang berlaku dalam gambar yang pertama ni. Apa orang tu tengah buat? Ambil gambar. Okey, ambil gambar yang berlatar belakangkan pokok Christmas. Pokok conifer. Pokok conifer. Okey. Seterusnya, gambar kedua, apa yang ini isu ni tahun lepas rasa ni kan, 2020 ada satu keluarga selebriti tu, apa dia lakukan? Apa Nashita? Yahya. Dia pakai topi Christmas. Okey, selain daripada tu, gambar kedua ni apa yang berlaku sebenarnya? Siapa boleh jawab? Mana tahu tengah pernah scroll-scroll berita ke, terbaca berita ke. Okey, akak bagi tahu situasi yang kedua ni sebenarnya mereka keluarga selebriti beragam Islam menyambut happy lah, menyambut perayaan orang Kristian. Itu yang berlaku. Okey, yang ketiga. Apa yang ditunjukkan dalam gambar ketiga? Ni siapa-siapa nak jawab? Oh, ada dekat message ke? Sekejap kat buka. Okey, tak ada. Okey, yang ketiga siapa nak jawab? Apa situasi? Saya rasa yang pakai tudung tu ziarah member dia yang sambut Christmas. Betul. Situasi gambar yang ketiga, dia menghadiri rakannya yang menyambut perayaan Christmas. Jadinya, selain daripada ucapan Merry Christmas, boleh ke kita menyertai ketiga-tiga situasi yang lain pula seperti dalam gambar ni? Ada sesiapa nak jawab? Al-Insyirah, mereka pergi jemputan. Betul, mereka pergi jemputan. Saya rasa, okey. Okey, kita lihat apakah ulama ataupun mufti kita katakan berkenaan situasi ini. Okay. Subhanallah, kejap ya. Okey. Kita jumhur ulama di Malaysia ataupun mufti berkata harus berkenaan perbuatan-perbuatan ni. Harus ya, bukan sunat, bukan wajib. Tetapi jika boleh dielakkan, tetapi ini sebagai kita orang Islam dan menurut akak juga, selagi kita orang Islam, selagi kita boleh elakkan untuk menghadiri ataupun mengucapkan, sebaiknya tak perlu. Tapi jika memang kita ada kenalan ataupun rakan-rakan, bolehlah kita menghadiri sekadarnya, tak perlu berlebihan. Begitu juga bila kita mengucapkan dan juga dari segi gambar tu, kalau contoh situasi gambar yang tadi kan, kita tangkap gambar happy lah kan, dekat mall-mall ada pokok cantik, lampu-lampu, sebaiknya elakkan. Kalau kita semasa Aidilfitri, semasa Hari Raya Korban, mengapa kita tak meraihkan secara lebih kan, kita beribadat sebagainya. Mengapa pula kita nak sibuk pula dengan perayaan agama lain. Jadi sebaiknya kita fokus kepada apa yang Islam dah aturkan. Perayaan-perayaan kita dah ada, macam tu kan, penuh dengan amal ibadat, penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Itu sebaik-baiknya. Okey, jadi apa ulama cakap? Syekh Muhammad Rashid Ridha menulis bahawa maslahah ataupun keperluan rakyat sesebuah negara tertakluk kepada hubungan sesama mereka. Akhlak yang buruk jika disandarkan kepada agama merupakan sebesar-besar fitnah dan tohmahan terhadap agama. Maka hendaklah kaum muslimin menziarahi orang Kristian sewaktu perayaan mereka dan bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik. Daripada fatwa ni kita faham beliau mengharuskan menziarahi mereka sewaktu perayaan mereka. Maka sekadar mengucapkan tahniah pastinya lebih ringan hukumannya. Maksudnya
kenapa adanya fatwa mengharuskan sebagai tanda kita menghormatilah mereka yang dah berada dalam agama, yang dah berada dalam negara kita. Seterusnya ada juga Syekh Muzaffar Zarqa mengharuskan atas dasar mujamalah dan pergaulan baik sesama manusia. Dan Islam tidak pernah melarang hal ini. Islam memang menganjurkan pun perbuatan baik sesama manusia. Jadinya perlulah kita laksanakan tuntutan-tuntutan seperti ini. Dalam surah Al-Mumtahanah maksudnya hendaklah kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Ini dirujuk juga kepada yang non-Muslim ataupun yang bukan Islam. Okay, so semua faham berkenaan topik yang pertama ni? Topik yang pertama, kita ada topik yang kedua iaitu sambutan tahun baru. Okay, semua boleh ya? Okay, Alhamdulillah, bagus. Terima kasih atas respon. Okay, kita masuk pula topik yang kedua. Berkenaan dengan tahun baru. Kita tengok sikit apa dia berkenaan dengan tahun baru ni. Dari mana dia mula dan datang. Okay, akak mengambil sumber daripada Istro Awani. 6 fakta sambutan tahun baru, macam mana dia bermula. Okey, yang pertama, tahun baru pada awalnya disambut pada bulan Mac sekitar 4,000 tahun lalu. Orang Babylon menyambut tahun baru dengan kerakyatan selama 11 hari untuk menyambut permulaan musim bunga dan tanaman mula ditanam. Yang kedua, Januari dinamakan sepenuh Janus, dewa mengikut agama dan mitos kuno Rom yang mempunyai 2 wajah, satu wajah melihat ke belakang dan satu lagi melihat ke hadapan. Macam-macam budaya lah kan. Yang ketiga, antara tradisi pelik semasa sambutan tahun baru ialah makan 12 biji buah anggur ketika jam tepat 12.30 malam 1 Januari. Ia diamalkan oleh penduduk Mexico dan dipercayai bahawa nasib baik selama 12 bulan. Yang keempat, lagu Auld Lang Syne merupakan New Year's Anthem di Barat. Ia membawa maksud masa berlalu dan ditulis oleh penyair Scotland, Robert Burns pada tahun 1788. Yang kelima, negara Pacific Island iaitu Samoa dan Kiribati dikenali sebagai Pulau Christmas, merupakan yang terawal menyambut tahun baru. Dan yang keenam, tradisi New Year's Kiss yang diamalkan oleh masyarakat Barat adalah atas kepercayaan mereka bahawa nasib mereka pada tahun tersebut akan ditentukan oleh dengan siapa yang bersama mereka ketika tahun baru menjelma. Macam-macam kepercayaan lah. Jadinya semua orang kat dunia ni mempunyai sebab tersendiri mengapa peralihan tarikh 1 Januari setiap tahun tu disambut. Pada dasarnya ia sebagai cara untuk mengisi waktu pada hujung kalender dengan sesuatu yang menyeronokkan dan santai. Ada pula menyambutnya kerana ia sudah diibarat tradisi global. Ialah semua negara dalam satu dunia akan sambut nak masuk tahun baru. Kalau nanti nak dah esok kan, esok tahun baru 31, esok akhir tahun 31 Disember. So nanti kita akan dapat mesej-mesej lah masuk tandas akhir tahun. Keluar tahun depan. Bezanya hanya saat saja kan. Macam-macam lah kan mesej-mesej jenaka. Okey, apa yang dipesan kat sini? Yang diraikan secara santun dan bersalin, ia tidak melanggar sebarang hukum berdasarkan kepercayaan dan prinsip hidup masing-masing. Bagus writer, penulis berita yang ditulis ni pastinya bukan satu menjadi masalah selagi penyiasan sambutan itu tidak melanggar tata susila, hukum agama, norma, tempatan dan tertib masyarakat. Okay, kenapa Kelab Remaja ISMA malam ni bawa topik short ni sambutan tahun baru? Pengalaman akak ada seorang ustazah ataupun ustaz dikongsikan. Dia dalam latar belakang doktor juga. Dikongsikan 9 bulan selepas sambutan tahun baru. Aina Nadira tanya lagu Auld Lang Syne, nanti akan jawab yang akak kenal, dia pernah kongsikan dia dalam satu talk lah time tu, doktor tu. Tak silap akak doktor yang kongsikan tu. Dia kongsikan selepas sambutan, acara-acara sambutan kat Malaysia ni lah kan, yang grand-grand, sama ada sambutan tahun baru ataupun merdeka. Nak tahu tak apa yang terjadi? 9 bulan selepas tu lahirnya banyaknya anak luar nikah ataupun anak hasil kelahiran zina, na'udzubillah. Jadi apa yang sebenarnya nak ditekankan?
Jadi ini apa yang berlaku sebenarnya dekat sambutan tahun baru tu? Adakah ia sekadar sambutan tahun baru semata-mata ataupun perkara di luar tabi'i yang berlaku? Kita boleh fikirkan kan apabila hasil yang masalah 9 bulan selepas terjadi, iaitu lahirnya anak luar nikah ataupun kalau kita dengar berita apa ya, bayi yang terbuang ke apa sebagainya. Jadi apa yang berlaku 9 bulan sebelum tu? Kita mungkin boleh fikir-fikir kan, na'udzubillah, mungkin perkara zina berleluasa lah berlaku kan. Okay, jadinya walau bagaimanapun kita sedang melalui wabak COVID-19 dan juga banyak musibah yang berlaku kan baru-baru ni. Boleh kata musibah, boleh kata ujian jugalah. Mari kita recap juga apa yang berlaku kan di sebalik kita nak menghadapi tahun 2022 ni. Mari kita recap balik. Okay, seseorang boleh sebut tak apa yang berlaku? Buka mikrofon sikit. Tim Azizun bantu mangsa banyak. Ni yang akak highlight ni. Apa yang berlaku kat dalam negara kita? Banjir. Ya, banjir. Banjir yang sangat dahsyat ya, sebab bukan di negeri-negeri yang biasa kita dengar, Kelantan ataupun Terengganu, tetapi di Selangor dan juga beberapa buah negara yang lain. Ia satu perkara yang dahsyat lah. So apa lagi berita yang kita dengar? Mari kita lihat. Seseorang boleh buka mikrofon, baca sikit tajuk ni. Sepuluh termasuk 9 beranak maut dalam kemalangan. Terima kasih. Okay, mari kita lihat berita seterusnya. Baca tajuknya. Seseorang. Lebuh raya KL karak terputus, pengguna jalan raya terkandas. Masya Allah, macam-macam berita ada ya. Dan hari ini berita yang paling baru. Tada! Banjir datang lagi di Kelantan yang berlaku di Kuala Krai dan juga Jenin. Dia akan baca berita. Jadinya di sebalik ambang tahun baru 2022 yang kita akan temui sedikit masa lagi, esok, lusa, Allah hadirkan beberapa ujian, beberapa mungkin sebahagiannya musibah, mungkin sebahagian besarnya berbentuk ujian lah kan, dengan berita-berita yang begitu menginsafkan. Adakah kita masih lagi nak sambut tahun baru dengan suasana yang foya-foya, penuh dengan tiada azam ke sebagainya, hanya sekadar bunga api saja kan? Pasti tidak kan setelah kita melihat berita-berita tadi. Lagi pula kalau kita tengok berita pada 16 Disember, 3 hari sebelum banjir, KKM larang sambutan tahun baru besar-besaran. Ini KKM. Lepas tu yang terbaru pula daripada Menteri Besar Selangor bertarikh 28 Disember, 2 hari lepas. Menteri Besar Selangor Saudara Amiruddin sebut apa? Sambutan ambang tahun baru 2022 seluruh Selangor dibatalkan. Digantikan dengan apa? Menarik kat sini. Sambutan ambang tahun baru 2022 seluruh Selangor dibatalkan dan digantikan dengan munajat perdana, bacaan Yasin dan solat hajat di seluruh Selangor. Alhamdulillah. Perkara yang daripada yang kebiasaan kita nampak pada tahun baru adalah happy-happy kan, meriah-meriah, kita lebih kepada suasana yang lebih tawaduk dan insyaAllah kita kembali mendekatkan diri kepada Allah. Jadinya di sebalik ambang tahun 2022 yang kita akan hadapi sikit masa lagi, kalau kebiasaannya nak masuk tahun baru ni kita akan berkait dengan azam kan, azam apa yang kita nak capai tahun 2022 dan kita muhasabah adakah pada tahun 2021 tahun ni kita dah capai azam-azam kita kan.
Mungkin di sebalik ujian-ujian yang kita lihat daripada sudutan berita-berita tadi, sebenarnya Allah nak mengajak hamba dia ni lebih-lebih lagi melakukan kebaikan ataupun segera melakukan kebaikan. Tadi akak baca satu artikel kata paksa diri buat kebaikan, kena paksa. Segala yang belum biasa bermula dengan satu keterpaksaan. Jadi marilah kita singkat sikit dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yang bermaksud oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan perkara baik. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam mengerjakan perkara baik. Inilah dengan berita-berita yang kita lihat tadi kan, ia satu yang tidak dijangka, lepas satu-satu. Kalau kita, contoh akak terfikirlah, kalaulah saya ni berada di tampuk pimpinan negara kan, ya Allah, boleh jam fikiran ni, nak fikir banjir, nak fikir lebuh raya karat, nak fikir Pahang juga tenggelam, yang hari ni banjir dekat Kelantan, lepas tu ada pula lebuh raya Ilit accident, macam-macam berita kan. Mungkin dah pening kan, pengsan agaknya nak fikir satu-satu masalah ataupun jalan penyelesaiannya. Bila kita lihat berita tu, yelah kita memang semakin menghampiri akhir zaman. Jadi adakah kita perlu persoalkan tu, itu kita minta pihak bertanggungjawab lah yang siasat di sebalik kejadian-kejadian yang berlaku kan. Jadi kita sebagai manusia yang marhin dalam negara Malaysia ni, apa yang kita patut buat sebagai hamba Allah yang beriman, remaja-remaja perempuan yang salihah, apa yang kita buat? Perlu lagi ke persoalkan? Tidak. Apa yang kita perlukan adalah amal yang perlu ditingkatkan. Jadi perlunya kita segera melakukan kebaikan. Dan insyaAllah sebelum tutup, akak tinggalkan dengan satu satu hadis. Abu Hurairah melaporkan Nabi Muhammad menjelaskan, segeralah saudara-saudara semua melakukan amal yang baik-baik sebelum datangnya fitnah yang diibaratkan umpama potongan-potongan daripada malam yang gelap gelita. Pada pagi hari seseorang itu beriman tetapi pada petang hari dia menjadi kafir. Ada pula yang pada petang hari dia masih beriman tetapi pada pagi esoknya dia menjadi kafir. Orang itu menukarkan agamanya dengan harta dunia. Ia diriwayatkan oleh Muslim. Bermaksud keadaan kita ni, walaupun kita seorang Islam, tak bermaksud iman kita akan kekal di penghujung hari. Contoh di waktu pagi mungkin kita masih ucap syahadah, tapi di petang hari kita tak pasti lagi keadaan kita macam mana. Jadinya kita yang bukan setakat diambang nak masuk tahun 2022, tapi nak diambang akhir zaman ni pun kita dah tak boleh fikir dah. Dajjal tu keluar kat mana, bila yang baru-baru ni kan ada juga berita ramal 2040 dunia ni akan musnah. Itu ramalan yang paling terbaru juga tu. Bila baca-baca berita, ya Allah, macam-macam lah berita, kejadian, fenomena. Tapi apa yang penting adalah kita fikir amalan kita. Apa amalan kita yang boleh kita bekalkan di dalam kubur. Contoh kalau kita sebagai anak, sejauh mana kita berlemah lembut dengan ibu bapa kita. Kalau dalam keadaan solat, sejauh mana khusyuknya solat kita. Kalau semasa kita even mengambil wuduk pun, kita sambil-sambil doa tak, yang kita minta Allah gugurkan dosa-dosa dari jari jemari kita, dari rambut-rambut kita. Itu amalan-amalan yang kebiasaan setiap hari lah, setiap masa kita buat kan. Itu yang kita perlu muhasabah lah. Sama juga kalau tengah belajar, sejauh mana kita jujur dan amanah semasa dalam peperiksaan, tidak meniru, itu membawa kesan yang berpanjangan. Kalau pernah dengar, kalau kita tak meniru dalam, kalau kita meniru, contoh situasi meniru, kalau kita amalkan meniru dalam peperiksaan, dalam pelajaran, time tu tengah exam ke test ke ujian, hasil pekerjaan yang akan kita kerja tu, adakah hasil tu
diberkati kerana result yang kita dapat tu mempengaruhi pekerjaan kita kan. Jadi ini membawa kesan lah kepada kehidupan seterusnya. Wallahu alam, kerasa itu saja insyaAllah perkongsian pada malam ni berkaitan boleh ke ucap Merry Christmas dan syoknya sambutan tahun baru. Walau bagaimanapun di sebalik berita-berita yang kita dah tengok tu tadi, jangan lupa teruskan berazam mungkin nak menjadi hamba Allah yang lebih salihah, lebih beriman. Seterusnya kalau kita contoh Kak pernah ni nak share juga, sambut tak boleh. Sambutlah dengan tadi seruan apa Menteri Besar Sarawak kata sambut dengan ni kan macam boleh kan. Sendirian sendirian berehat boleh, jangan ajak orang lain. Ada risiko yang lebih bahaya. Apa seruan Menteri Besar Sarawak dengan solat sunat hajat, baca Yasin, ada seangkatan lah. Ataupun azam-azam yang lebih bersesuaian lah dengan diri. Kalau kita rasa badan kita tak fit, kita rasa 2022 kita nak lebih bersenam, bersukan, silakan. Allah suka hamba-Nya yang kuat. Dan Allah cintakanlah hamba-hamba yang kuat sebab kuat ni maksudnya sihat tubuh badan lah. Sebab bila dia sihat tubuh badan, insyaAllah ibadat, dia nak buat ibadat pun mudah. Okay, akak rasa insyaAllah itu sahaja perkongsian pada malam ni, malam bersama Al-Kahfi. Okay, akak nak baca soalan daripada Aina Nadira. Lagu Outland Sign tu kita boleh nyanyi ke? Nyanyi tanpa niat bukan-bukan. Sedap lagu tu, sedap. Lagu tu sedap. Pertama kita kena tengok juga. Kadang-kadang melodi muzik luar negara ni memang menarik lah. Akak pun minat secara jujurnya. Tapi kita kena lihat juga terjemahan daripada lirik-lirik yang disebutkan. Kalau tak elok, perlu jugalah, perlu tinggalkanlah. Perlu tinggalkan. Macam kalau sesiapa yang mengikuti tarbiyah serentak, tarbiyah serentak rekod rajin kan, tukar lagu-lagu yang lucah, yang tak baik tu kepada lagu yang versi nasyid kan, tapi masih melodi yang sama. Kalau tarbiyah serentak ada buat switch kepada yang positive version punya, good version punya, ambillah yang tu. Okay Aina? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan seterusnya, akan ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Yang kurang akan minta maaf di atas sebarang kekhilafan, dan juga yang kurang, yang baik datang daripada Allah, yang kurang ataupun yang salah khilaf datang daripada diri akak sendiri. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akak kembalikan kepada pengacara majlis, Atira Maisarah.